berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Seperti kita pernah buat maksiat kepada Allah, iaitulah kita pernah meninggalkan salat dengan sengaja pada zaman dahulu. Kita pernah tidak puasa pada masa muda dahulu. So, bagaimana cara bertaubat? Dengan cara qada apa yang kita telah tinggalkan daripada perkara-perkara kewajiban. Jadi kita muhasabah balik. Dulu masa muda aku suka main-main, tidak serius. Aku banyak tinggalkan salat. Maka kalau dia tahu, so dia kena qada semua. Orang tanya kadang-kadang, takkan nak qada semua tu? Bapa tahu tak tahu? Ulama kata, kalau dia ragu-ragu tak tahu, maka dia hendaklah mengambil jumlah yang yakin. Ataupun dia buat sahaja qada, dia buat sahaja qada sekira-kira hatinya sudah tenang. Dan orang yang menyibukkan diri dengan qada, iaitu buat benda wajib, kalau dia sedang meninggal, dia sedang buat benda wajib qada, tapi dia tiba-tiba dia meninggal, maka itu kemungkinan besar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disaksikan pada zaman dahulu. Nabi kita Muhammad SAW pernah menceritakan ada seorang pada zaman dahulu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dia nak bertaubat, tapi dia tak sempat sampai ke tempat yang untuk dia berubah. Masa on the way, Allah matikan dia. Ketika itu ulama kata, malaikat ketika itu saling berselisih pendapat, adakah orang ini akan diazab ataupun orang ini akan diberikan nikmat masuk syurga. Maka mereka mengatakan bahawasanya orang itu hampir tempatnya menuju ke tempat untuk dia bertaubat, maka orang itu diampunkan. Sebab tu kita sungguh-sungguh lepas salat maghrib, kalau kita ingat kita pernah tinggalkan salat, kita qada. Lepas isyak, qada salat isyak yang dahulu, ataupun lepas isyak kita buat qada salat subuh, tak ada masalah. Ingat, kita semua pada hari kiamat, kita semua takkan dipersoalkan tentang perkara-perkara sunat. Memanglah ada pahala, baca Quran, solat sunat ada pahala, tapi kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan tentang perkara-perkara kewajiban, kerana Allah fardukan kepada kita untuk melakukannya. Apa? Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau ia berkaitan dengan hak manusia, contoh yang keempat lah, hak Allah kita sudah bincangkan. Kalau maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, seperti apa? Seperti tahun lepas dia pernah mencuri barang jiran dia, bergaduh dengan jirannya, lalu dia curi barang jirannya. Lepas tahun dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti buat 3 yang awal tadi, dan ditambah yang keempat, apa dia? Pulangkan balik apa yang pernah dia curi ataupun diminta halal. Kalau cukup semua itu, maka barulah dinamakan taubat nasuha, taubat yang Allah Ta'ala terima. Dan taubat ini, selagi mana orang itu belum mati, maka Allah Ta'ala terima taubatnya dengan syarat dia buat semua tadi dan dia bukan mati kafir. Orang mati kafir sahaja, siapa yang meninggal kafir, maka tak akan diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata dekat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Mafhumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ampunkan orang yang mati syirik. Maknanya, siapa yang mati syirik, confirm ke neraka sampai bila-bila. Tapi kalau siapa yang pernah syirik, lalu dia masuk Islam balik, dia cukup syarat taubat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Nampak? Sebab tu penting jaga akidah. Akidah kalau salah, maka tempatnya neraka.